Astaghfirullahaladzim. InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk bertemu pada malam ini dalam rangka untuk sama-sama kita berbincang-bincang berkenaan dengan beberapa perkara yang sedang berlaku pada hari ini dan beberapa perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan berbanyak macam perkara berlaku, bencana-bencana yang ada di atas muka bumi ini, dan juga merupakan perkara-perkara yang insya-Allah sebenarnya membina kekuatan kepada seorang yang beriman itu. Kerana orang yang beriman dia akan melihat bahawa apa yang berlaku itu sebagai satu pengajaran, sebagai satu tanda bahawa Allah prihatin dengan mereka. Kita hari ini alhamdulillah berhadapan dengan suasana-suasana yang berlaku dalam keadaan kita beriman kepada Allah insya-Allah. Mari sama-sama kita memulakan dengan kita membaca syahadah kita sama-sama dalam suasana ringkas pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan majlis kita yang ringkas pada malam ini sebahagian daripada amal soleh kita. Jadikanlah ya Allah majlis pada malam ini penuh dengan rahmat-Mu, barakah-Mu, ma'unah dan karamah-Mu, penuh dengan taufik dan hidayah-Mu. Kita minta ya Allah janganlah jadikan kelemahan kami, keaiban kami, kehinaan kami, kekurangan kami, segala dosa-dosa kami, segala kejahilan yang ada kepada kami ini sebagai penghalang ya Allah kepada taufik-Mu, hidayah-Mu, rahmat-Mu, barakah-Mu, ma'unah dan karamah-Mu ya Allah. Kita mohon kepada Allah dengan penuh rendah diri. InsyaAllah saya nak mulakan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 75. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalim ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Sadaqallahul azim. Jadi Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 75. Bagaimana maknanya dalam bahasa kita lebih kuranglah. Dan apakah yang menghalang kamu untuk tidak berjuang berperang pada jalan Allah untuk menegakkan agama dan untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas dari kaum
lelaki dan perempuan dan kanak-kanak, iaitu mereka yang sentiasa berdoa, wahai Tuhan kami, Rabbana, keluarkanlah kami dari negeri ini, iaitu Mekah, yang mana penduduknya kaum kafir musyrikin itu yang zalim, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang akan menjaga dan mengawal keselamatan agama kami, dan jadikanlah bagi kami daripada pihakmu, ya Allah, seorang pemimpin yang akan membela kami daripada ancaman-ancaman musuh. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita bagaimana dan apakah perkara, Allah bertanya dengan satu soalan, bermula dengan satu soalan. Apakah perkara yang menghalang untuk kamu ini berjuang, berperang, berjuang untuk menegakkan Islam, menegakkan agama Allah, dan untuk nak menyelamatkan mustada'afin. Mustada'afin ini orang-orang yang tertindas daripada kaum laki-laki, perempuan dan juga anak-anak. Kenapa kita nak kena selamatkan mereka ataupun bantu mereka? Kerana antaranya kata firman Allah ini, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini. Mereka minta pertolongan supaya dibebaskan daripada kaum musyrikin, daripada orang-orang yang mensyirikkan Allah dan orang-orang yang menzaliminya, dan jadikanlah kami pemimpin. Jadi mereka minta pemimpin, dan mereka juga meminta seorang yang akan membela daripada ancaman-ancaman musuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita dalam ayat ini bagaimana orang-orang yang ada di hadapan kita yang dalam keadaan lemah, mustada'afin. Allah menggunakan perkataan wal mustada'afin, orang-orang yang lemah, minar rijal wan nisa wal wildan, iaitu daripada kalangan laki-laki, perempuan, dan daripada kalangan kanak-kanak. Dan di sini kita lihat bahawa Islam disyariatkan, yang Allah mensyariatkan Islam untuk bukan sahaja menegakkan kebenaran, maknanya berjuang menegakkan kebenaran Islam, tetapi diperintahkan Allah untuk kita berjuang juga membela mereka yang lemah, mereka yang terzalimi, mereka yang tertindas yang ada. Jadi ayat untuk pembelaan du'afa ini ataupun mustada'afin ini adalah merupakan satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, satu sifat yang menandakan kita ini peduli kepada apa yang berlaku terhadap orang lain, apa yang berlaku, keperluan dan kesusahan. Jadi sebab itulah kita melihat bukan saja Allah mendatangkan banjir contohnya, bukan saja Allah mendatangkan tanah runtuh, bukan saja Allah mendatangkan kesusahan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah kesihatan, mungkin masalah-masalah yang lain, tetapi sebenarnya Allah SWT menurunkan bencana-bencana itu supaya kita dapat membantu mereka yang mustada'afin, mereka yang lemah itu dari kalangan laki-laki dan wanita dan kanak-kanak, yang mana mereka itu dalam keadaan susah, dan kita wajib membantu mereka. Ini adalah firman Allah, ini perintah Allah. Dan sifat mengambil berat ini adalah merupakan salah satu daripada perjuangan yang ada di atas muka bumi ini, iaitu menegakkan keadilan Allah dan menegakkan keadilan Islam. Dan sebab itu tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, Allah tanya kepada kita, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afin. Dan apakah yang menghalang kamu daripada membantu ataupun daripada berperang? Apakah yang menghalang kamu daripada berperang pada jalan Allah atau berjuang pada jalan Allah, dan kemudian menyelamatkan al-mustad'afin, menyelamatkan, membela orang-orang yang lemah, minal rijal, daripada kalangan laki-laki, wan nisa wal wildan, dan juga daripada kalangan laki-laki, wanita dan perempuan. Dan di sinilah kita lihat Allah menggambarkan mereka ni minta berdoa kepada Allah, Rabbana, Rabbana, mereka berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, akhrijna min hazihil qaryah, keluarkanlah kami daripada negeri ini yang az-zalimin ahluha, yang mana adanya penzalim-penzalim dari kalangan ahlinya, dan jadikan kepada kami waj'al lana min ladunka waliyan, jadikanlah daripada kami, daripada kalangan mereka yang memimpin kami, waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikanlah kami daripada orang yang membela. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita ada golongan mustada'afin, maka pada ketika itu wajib kita
mempertahankan, membela mereka ni. Jadi bukan sekadar kita kata saya nak berjuang tegakkan Islam, saya nak berdakwah, saya nak tarbiyah, saya nak berjihad menegakkan khilafah Islam ke sebagainya. Tapi sebenarnya salah satu perkara yang Allah perintah dalam ayat ini menggambarkan bukan sahaja kita nak menegakkan agama Allah, tetapi Allah perintahkan kita supaya membela nasib mustada'afin. Sebab tu kita kena libatkan diri kita dengan perkara yang ada, yang berlaku di hadapan kita ini. Bukan setakat nak tegakkan Islam aja. Sebab dalam ayat ini Allah menggambarkan bahawa kita kena mengambil berat. Kita kena mengambil berat tentang perkara yang berlaku. Yang mana merupakan hak kepada Islam itu ialah kita nampak membawa maslahah. Membawa maslahah. Membawa kebaikan, dan kebaikan itu ialah terutamanya dalam membantu mereka yang lemah, du'afa, para du'afa, para mereka yang mustada'afin. Mereka ni orang yang du'afa ni orang yang lemah dan telah menjadi mustada'afin, yang telah dilemahkan, dizalimi. Jadi mustada'afin ni dia bukan lemah saja kan, tapi dia telah dizalimi, yang telah dianiaya. Dan kehadiran Islam adalah untuk memberikan keadilan, memberikan kebaikan, membawa kebaikan kepada masyarakat dengan cara membela mereka, para du'afa dan mustada'afin, yang digambarkan dalam ayat tersebut. Dan sebab itulah kita lihat bagaimana sebenarnya Islam itu adalah merupakan salah satu ajaran Islam itu ialah kita wajib menolong mereka. Dan sebab itu sekarang ni kita berhadapan dengan berbagai perkara, berbagai bencana. Kalau mereka yang minat bola, tadi bencananya Malaysia kalah 1-4 ke apa? 1-3 ke 1-4. Malaysia kalah dengan Indonesia. Saya melihat bagaimana keadaan ni, ada setengah kata wah bencana kepada tim Malaysia kalah. Saya kata alhamdulillah. Kadang-kadang kita kena kalah untuk kita tahu bahawa kita ni hamba Allah. Kadang-kadang kita rasa kita kuat, kita rasa kita hebat. Alah, Indonesia banyak kali kita kalahkan, tak ada apa-apa pun kan. Maka tiba-tiba Allah terbalikkan, kita kalah dengan Indonesia. Alhamdulillah, saya rasa satu nikmat. Begitu juga dengan JDT. Saya orang Johor kan, JDT kalah dalam pertandingan baru-baru ni kan, tak dapat pegang juara kan. Jadi di sebaliknya kata tak apa, tapi pada saya satu pengajaran yang besar. Kadang-kadang bila Allah berikan kepada kita kejayaan demi kejayaan, kita lupa adanya Allah. Kita lupa Allah yang bagi kita kejayaan. Jadi bila Allah bagi kita satu kelemahan, kekalahan dalam pertandingan bola sepak contohnya, maka kita kena rasalah bahawa sebenarnya yang terror itu bukan kita. Yang pandai itu bukan kita. Yang pandai itu, yang terror itu, yang izinkan kemenangan itu Allah. Ini perkara yang boleh kita nak kena rasa dalam hati kita ni pada bola sepak lah. Saya syukur Malaysia kalah. Kenapa? Ada kebaikan yang banyak. Mungkin kita rasa pahit dan sebagainya, pahit jadi sebagai pengajaran. Baik, begitu juga saya nak sebut kat sini, kita terus sentiasa berada di dalam keadaan bersyukur kepada Allah dalam segala hal. Walaupun perkara itu kita tak suka. Contohnya seperti mungkin sekarang ini Allah uji kita dengan berbagai perkara dan bencana. Allah izin berlaku banjir di Shah Alam teruk, banjir di Kelang teruk, di Kuala Lumpur. Begitu juga di tempat-tempat yang lain, di Pahang dan sebagainya. Jadi banjir berlaku di sana sini. Dan ada di kalangan kita yang mungkin terkorban nyawa lemas. Mungkin di kalangan kita ada yang habis harta bendanya, rumahnya, tak boleh pergi dah rumah. Jadi sekarang ni kita nak kena rasa bagaimana sesungguhnya itu semua berlaku dengan izin Allah. Walaupun mungkin ada orang kata teori A, teori B, teori C, banyak teori, tetapi nak sebut kat sini semua dengan izin Allah. Bila izin Allah, maka hendaklah kita positif. Positifkan maknanya kita nak kena rasa bahawa Allah SWT nak mendidik kita, mengajar kita, menyatakan kepada kita bahawa sesungguhnya hidup kita ini Allah yang punya. Tak ada orang nak banjir, tak ada orang nak kena terbakar rumahnya, tak ada orang nak rasa susah, aksiden, sakit. Tetapi bila Allah beri, kita nak rasa yang pertama sekali Allah yang maha kuat. Kita nak rasa tu dulu. Bila kita dapat rasai bahawa ini adalah daripada Allah, maka Allah nak ajar, nak didik kita supaya bersabar. Kerana dunia ini hanya bersifat sementara. Kalau kita hidup, akan ada mati. Kalau kita sihat, akan ada sakit. Kalau kita lapang, akan ada sibuk. Dan kalau kita kaya, akan ada miskin. Dan kalau kita kata kuat, akan ada lemah. Akan ada kekurangan.
Jadi kenapa berlaku sunnah itu? Dan ada masa kita sihat, ada masa kita sakit, ada masa kita kaya, ada masa kita miskin, ada masa kita lapang, ada masa kita sibuk dan sebagainya tadi. Dan kerana Allah nak menggambarkan kepada kita, nombor satu, dialah yang Tuhan punya kita. Kita tak boleh nak rasa kita punya, milik kita, ni rumah aku punya. Satu hari rumah akan kita tinggalkan, atau rumah tinggalkan kita, atau kita tinggalkan rumah. Dan kereta ni kita punya. Saya tengok gambar dalam video yang digambarkan kepada kita, sebahagian saudara kita yang Allah izin keretanya tenggelam, dan hapus keretanya, tenggelam di bawah banjir, rumah tenggelam. Dulu langat kita tengok Masjid Al-Ihsan, nampak bumbung je. Masjid Al-Ihsan Sungai Serai, nampak bumbung je. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Jadi begitulah kita lihat, apabila kita melihat sesuatu yang berlaku, yang pertama sekali, dan kita sebagai orang beriman nak kena rasa bahawa segalanya milik Allah. Dan bila kata milik Allah, maka Allah yang tetapkan. Bukanlah kita nak menyerah je, tidak. Bukanlah kita nak minta keburukan, tidak. Tapi hati kita terima, hati kita belajar merasakan bahawa ini semua hanyalah merupakan qada dan qadar Allah, ketetapan Allah. Dan setiap ketetapan Allah itu tidak ada yang tak baik. Setiap ketetapan Allah bagi orang beriman baik belaka. Baik belaka. Di mana baiknya? Paling kurang kita tahu, kita rasa kita lemah. Paling kurang. Sebab tu perjalanan makrifat kepada Allah ni, kenal Allah ni, perjalanannya yang pertama ialah kita nak kena rasa kita lemah. Kita ni Allah milik. Allah memiliki kita. Kita ni dimiliki oleh Allah. Itu nombor satu. Paling kurang kita nak rasa yang itulah. Bila kita yang rasa yang itu, baru kita boleh rasa tenang. Kalau kita rasa rumah tu milik kita, kita rasa habislah, susah lah. Kan, habislah aku, duit tak ada dah nak buat dah lah, duit tak ada, nak makan pun payah. Ni pula banjir pula, rosak alat-alat rumah, kapet rosak sebagainya, kita rasa alah. Kalau kita rasa rumah tu milik kita, kita akan rasa gelisah, kita akan rasa sedih, kita akan rasa takut, kita akan rasa terancam. Tetapi bila kita mula melihat rumah kita dengan kacamata iman, dengan kacamata hati kita basirah, hakikatnya kan semua itu milik Allah. Allah yang memberi pinjam pada kita. Maka pada masa tu kita boleh sabar. Kan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya milik Allah lah, kepunyaan Allah lah, segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi, semua milik Allah. Maka bila kita rasa macam itu, barulah kita rasa, ya Allah, ya Allah, Engkau uji aku, ya Allah, dengan susah. Engkau uji aku, ya Allah, dengan banjir. Engkau uji aku, ya Allah, dengan kepayahan. Mungkin rosak, kereta aku rosak, sebagainya. Maka bila melihat itu, ujian Allah, maka kita pun minta kat dia. Ini nombor satu. Bila melihat bencana, kita patah balik kepada Allah. Bencana ni apa? Bencana ni merupakan suatu perkara yang berlaku yang kita tak suka. Jadi Allah nak didik, nak ajar kita. Allah nak tunjukkan kekuasaan dia, sifat dia Al-Jalal, sehingga kita rasa semua itu daripada Allah. Maka kita pun rasa, hati kita rasa sabar. Ya Allah, berikanlah aku sabar. Sebab tu Nabi gambarkan apa? Siapa yang membaca doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibah wa akhluf li khairan minha. Dan inna lillah, segalanya milik Allah, dan kepada Allah lah segalanya akan pergi, akan menuju kepadanya. Maka ya Allah, Allahumma ajirni fi musibah, ya Allah, ganjarkan aku dengan musibah ini. Itu doa dia. Ya Allah, ganjarkan aku dengan musibah ini. Kemudian apa dia kata? Wakhluf, gantikan ya aku dengan khairan minha, yang lebih baik daripadanya. Maka Nabi kata, siapa yang membaca doa ni ketika dia mendapat musibah, dia menyerahkan hati dia, pasrah kepada Allah tadi, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah akan gantikan dengan lebih baik. Ini hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Gambarkan kat sini bahawa yang perkara pertama, bila berhadapan dengan bencana ni, pertama kita nak rasa itu Allah izin, daripada Allah, Allah izin. Kerana Allah izin, maka sudah tentulah yang terbaik. Bukan yang baik, yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Kerana di situ ada hikmah yang besar, yang banyak, yang kita tak terfikir. Itu nombor satu. Nombor satu, sifat hati kita nak rasa begitu. Begitu juga dengan Akta 342. Orang berbincang dengan Akta 342. Zalim Akta 342 ni.
Zalim sungguh. Kan, bukan kita tak ikut SOP, kita ikut SOP dah. Malahan majoriti rakyat Malaysia telah pun mengambil suntikan 1 dos 2 dah ambil dah pun suntikannya. Kan ikut dah SOP. Tetapi masih lagi nak didenda dengan denda yang tinggi-tinggi. Seolah-olahnya kita kata menteri kita ni tidak ada hati perut. Tidak ada hati perut. Jadi kita melihat yang pertama sekali, sekiranya berlaku perkara demikian, maka kita nampak ini izin Allah. Izin Allah dulu. Kita nak rasa ni izin Allah dulu. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Tapi Allah izin. Yang pertama sekali, kita kena sabar. Hati kita ni sabar. Mula-mula sabar dulu. Selepas itu baru bertindak. Baru kita bertindak dengan fizikal, kita bertindak. Apa yang kita bertindak? Kalau kita berhadapan dengan banjir, kita kena tolong-menolong antara satu sama lain. Sebab tu Allah gambarkan kepada mereka yang tak kena banjir ni, contohnya mereka yang elok dan sebagainya, ada kemampuan, kena tolong saudara kita yang sedang dalam keadaan kesusahan. Kena tolong. Tolong banjir ni apa? Kita kena tolong semampu kita. Pertama sekali, doakan mereka. Ya Allah, sahabat-sahabat aku di Kelang, sahabat aku di Shah Alam, sahabat aku yang berada di Kuala Lumpur dan di mana-mana sahaja dalam keadaan susah, ditimpa banjir. Maka pertama sekali, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, wajib kita berdoa. Berdoa dalam rangka kasih sayang. Kenapa saya sebut wajib? Walaupun dia bukanlah wajib secara langsung begitu. Wajib dalam rangka kita nak menyempurnakan iman kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kan, tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia menyayangi saudaranya bagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Jadi sebab itu wajib dalam rangka nak menyempurnakan iman, maka kita kena doa. Bagi kita kena memberikan masa sikit, tenaga sikit doa. Ya Allah, ya Allah, Engkau tolonglah sahabat-sahabat kami, saudara kami, rakyat Malaysia, tak kiralah agama apa pun, supaya mereka boleh bersabar dengan bencana yang menimpa. Kita doa untuk mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa mereka, kelemahan mereka. Mungkin ada di kalangan mereka tak sabar, ada di kalangan mereka yang mengkritik Allah. Kalau kita minta supaya Allah ampunkan dosa mereka. Bagi orang yang tak ada hidayah lagi, kita minta hidayah. Jadikanlah peristiwa ini sebagai sesuatu yang membuka hati mereka untuk mendapat hidayah Allah. Kita minta. Jadi yang pertama kena doa. Jadi bila tengok bencana-bencana alam ini, Allah bukan uji orang yang kena bencana sahaja, orang yang kena banjir itu sahaja, bukan. Allah uji orang yang melihat orang yang kena banjir. Apa ujiannya? Yang pertama sekali, kita kena doakan kebaikan untuk mereka, supaya mereka sabar, supaya mereka dapat mengharungi ujian kesusahan itu dengan perkara yang dengan kekuatan, supaya mereka dapat makin dipermudahkan Allah urusan-urusan mereka. Minta ke Allah. Macam mana kalau kita kena, maka kita akan minta apa yang kita nak, maka begitulah kita minta juga perkara yang kita nak kepada mereka. Ini nombor satu. Jadi tuan-tuan puan-puan, inilah orang beriman, terutamanya orang yang mendapat hidayah Allah. Dia tengok dengan mata hati dia, ini daripada Allah, maka dia akan minta. Dan kemudian bersangkut paut dengan Akta 342 pula, dia melihat dengan mata hati dia bagaimana orang yang mahu membawa akta ini sebenarnya adalah manusia yang tidak berperi hati, dia tidak berperi kemanusiaan. Tidak berperi kemanusiaan. Yang dia tahu hanya nak mewajibkan perkara-perkara yang digambarkan boleh melindungi, boleh membantu. Sedangkan dia pun tahu bahawa suntikan-suntikan itu sebenarnya tidak boleh menghalang virus. Dia pun tahu. Dia pun tahu. Malahan saya nak sebut kat sini, kemungkinan dia pun tak ambil. Berlakon je ambil. Ataupun mungkin mereka ni tidak, anak-anak dia pun tak ambil. Anak-anak dia pun tak ambil. Wallahu alam, mungkin. Jadi kita nak sebut kat sini kan, seolah-olahnya rakyat Malaysia ni tak patuh pada arahan. Dah patuh dah, 90% lebih dah ambil vaksin dah. Dah ambil vaksin, dah ikut. Kalau dekat masjid tu sampai sekarang mereka sembahyang secara jarak sampai sekarang. Walaupun ada yang mengatakan tak boleh dan sebagainya. Sebab kat sini mereka taat. Malahan di luar sana pun sama juga.
Malahan orang-orang yang tidak ambil suntikan lagi pun, ataupun tidak mahu ambil suntikan pun, jaga SOP juga. Tetapi kenapa dia nak juga, dalam keadaan rakyat susah, dalam keadaan rakyat menderita, dia masih nak meninggikan, memberatkan hukuman-hukuman tadi. Nampak sangat dia tidak berprihatin tentang rakyat. Yang dia tahu hanya nak laksanakan supaya semua orang ambil apa yang dia buat apa yang dia suruh. Sebab dalam Islam, hukuman ni bukan hanya sekadar kita bagi denda, penjara. Hukuman ni datang bersama education, datang bersama pendidikan. Dia bukan hanya sekadar kita bagi hukum sahaja. Dan sebab itulah, untuk kita menyelamatkan mustada'afin, untuk kita membela golongan yang teraniaya, yang dizalimi ini, mustada'afin, maka wajib kita membantu mereka. Sama, ini juga merupakan satu yang kita tak suka, yang merupakan satu bencana yang Allah izin berlaku kepada kita. Yang pertama, kita nak kena hadapinya dengan hati yang tenang. Kenapa hati kita kena tenang berhadapan dengan 342 ni? Kerana yang pertama sekali, kalau berlakulah bukan sebab dia terror, dia pandai, bukan kerana parlimen lulus, dah Allah izin. Allah izin. Nombor satu, kita nak rasa tu Allah izin. Dan Allah kalau izin berlaku. Maka kita tidak bergantung harap pada dia. Dia nak buat jahat, dia boleh buat jahat. Dia nak luluskan, walaupun kita faham dalam perbentangan di peringkat kabinet, perbentangan di peringkat kementerian sebagainya, ada perbahasan yang hebat berkenaan 342 ni. Dan pengubahsuaian ataupun dia nak memperbaiki lagi lah olok-oloknya 342 ni. Ada perbincangan yang hebat, ada ramai yang tak setuju. Tetapi kalau dia nak luluskan, dia luluskan. Tapi lulusnya itu biiznillah. Biiznillah, dengan izin Allah. Kalau Allah tak lulus, tak lulus. Allah tak izin lulus, tak lulus. Jangan sombong. Jangan sombong. Lepas tu orang yang beriman, dia melihat dengan kacamata iman. Ini susah. Ini menyusahkan. Maka yang pertama sekali nak kena sabar. Hati kita kena sabar. Tenang. Kenapa? Ini izin Allah. Kalau mereka nak buat, dia boleh buat. Dia boleh buat. Dia nak zalim, dia boleh zalim. Tapi Allah ada tak? Allah ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghukum mereka. Allah boleh menghukum mereka. Kalau mereka berlaku zalim, mereka berlaku menganiaya orang, mereka melakukan perkara-perkara yang buruk, Allah akan menghukum mereka. Jangan bimbang. Jadi orang beriman dia senyum ya. Dia senyum, maknanya dia kata tak apalah, kau nak buat kau buatlah, tapi kau tahu kau zalim, Allah akan menghukum. Dan tuan-tuan puan-puan, mereka yang dizalimi ini doanya mustajab. Doanya mustajab. Sebab tu ada kawan-kawan kita yang kita tengok, kita kesian di kalangan kawan-kawan kita yang ambil suntikan. Kemudian mereka terkena kesan sampingan, AFI, AEFI. So mereka kena kesan-kesan sampingan. Daripada dos pertama, dos kedua dah ada kesan-kesan sampingan. Ada yang jantungnya sakit, yang sihat-sihat, tak ada apa-apa, tiba-tiba jantung sakit. Ada yang kawan-kawan matanya buta. Dan ada di kalangan kawan-kawan kita lumpuh satu badan. Ada yang kawan-kawan kita sampai peringkat kena kanser leukemia, kena kanser jantung hati. Dan ada di kalangan kita yang macam-macam lah. Jadi kita lihat sampai peringkat ada di kalangan rakyat Malaysia ni yang meninggal dunia. Malahan Menteri Kesihatan sendiri pernah menyatakan orang yang terkena kesan-kesan adverse effect ini, dia kata dalam parlimen 0.01%. 0.01%. Dia katalah, tuan-tuan, 0.01%, kalau 32 juta tak 3,200 orang yang mati dan sakit. Tidak cukupkah 3,200 orang tu? Ni saya guna perkataan dia sendiri, sebenarnya lebih lagi. Tidak cukupkah 3,200 orang tu untuk kita berhenti sekejap, tengok sekejap, betul ke yang kita buat ni? Betul ke yang kita buat ni? Adakah yang kita buat ni benda yang betul-betul untuk kemaslahan negara, maslahat rakyat, atau untuk big pharma, farmasi yang besar-besar yang mahu menjual vaksin dia? Kita kena tengok. SPRM kena tengok siasat. Sebab dia tidak maksum. Ada pemimpin yang maksum ke? Tidak ada pemimpin yang maksum. Apa contoh tak ada pemimpin yang maksum?
mereka buat kesalahan secara sengaja. Bila bertemu di apa ni, kempen keluarga Malaysia yang bahagia, buat kempen di bukan PWTC, di KLCC, dalam keadaan bergaul, bercampur baur, dalam keadaan tidak ada SOP. Kemudian dia ngaku salah, dia denda RM1,000 pada pihak penganjur. Pihak penganjur untung RM10,000 agaknya. Dia kena denda RM1,000. Jadi nak sebut kat sini bagaimana keadaan yang berlaku kepada pemimpin kita. Oh, terlupa. Oh, minta maaf. Kan, tapi rakyat seorang yang digambarkan telah menyalahi SOP dalam meniaga burger didenda RM8,000. Seorang kedai yang dikatakan menyalahi SOP didenda dalam dah sampai peringkat RM50,000. Kan? Jadi kita lihat bagaimana keadaan yang berlaku hari ini, nampak sangatlah perkara-perkara yang tidak cermat, tidak berfikir. Dan yang menghairankan kita, para muslimin, mukminin, para duat, begitu juga para asatizah ni, ustaz-ustaz kita ni, seolah-olah tak nampak dah. Seolah-olah macam kena sihir, tak boleh berfikir melihat apa yang berlaku. Para alim ulama kita, tak semua, tapi ada sebahagian mereka tutup diam aja mulut dia. Jadi syaitan bisu. Kan, ulama yang tidak mahu menegur perkara yang sepatutnya dia tegur, maka mereka seperti syaitan bisu. Seperti syaitan bisu. Kenapa syaitan? Kerana dalam hati dia ada kepentingan dunia yang dia takut. Sama ada takut hilang jawatan, takut mati, ataupun takut apa-apa sahaja, kan, tidak mahu menegakkan kebenaran Allah. Dia senyap. Kerana kalau dia cakap, nanti rakyat akan bersama dia. Maka jadilah dia syaitan bisu. Saya minta maaf tuan-tuan rahmat Allah SWT, perkara ini berlaku. Ya, sebab tu kita nak melihatkan keadaan sini bagi mereka yang merasakan bahawa Akta 342 ini adalah merupakan akta yang apa namanya, zalim. Maka doalah. Nombor satu, doa. Minta ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah menunjukkan sesuatu. Dan kerajaan Malaysia seolah-olah tak boleh berfikir. Kita bukan nak menentang kerajaan, nak kata kerajaan Malaysia tak betul, sebab mereka masih lagi boleh berbincang lagi, tak lulus lagi akta ni. Tapi nak sebut kat sini, kerajaan Malaysia seolah-olah kena sihir. Tangannya, kakinya seolah-olah diikat. Ada perkara-perkara lain yang kita lihat berlaku dalam kehidupan, kita kata kepimpinan negara kita. Dia fikir benda yang dia rasa dia nak, yang ikut dia punya suka hati dia je. Sedangkan masalah lain tak ada. Saya, tuan-tuan, kawan-kawan kita ramai dah yang dah ambil vaksin, ikut SOP, tetapi kena sakit, kena kesan-kesan adverse effect, tapi tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa yang berlaku kepada mereka, pampasan ke, rawatan ke, dan sebagainya. Malahan sebahagian daripada kawan-kawan kita, laporan yang kita dapat, mereka sakit, mereka pergi hospital, doktor pun kata tak boleh nak buat apa-apa, sebab tak tahu penyakit apa. Dia tak cakap penyakit itu disebabkan oleh vaksin, tapi dia cakap tak tahu nak buat apa-apa, sebab tak tahu penyakit itu daripada mana. Yang tahu mati je, mati secara mendadak. Sebab tu dalam Islam, kita tidak boleh bersifat neutral dalam rangka untuk kita menolong mustadhafin. Tidak boleh bersifat neutral. Dia kata apa? Aku nak jadi orang neutral lah. Aku nak jadi orang neutral lah, supaya aku ni tak berpihak kepada puak-puak yang menentang KKM ni, kejahatan KKM ni, dengan puak-puak yang kerajaan ni. Aku nak jadi neutral. Dalam Islam tidak ada neutral di dalam menegakkan keadilan. Mereka yang tidak menegakkan keadilan, tidak mencegah kemungkaran dengan kuasanya, tangannya, suaranya, hatinya, maka mereka adalah berdosa. Sebab tu kita sebut, kalau kita ni ada ilmu, kita ada pangkat, patutnya kita boleh cakap, kita tak cakap, maka jadilah kita syaitan bisu. Syaitan bisu. Dan ini akan menjadi asbab untuk kita tewas apabila datangnya Al-Masih Dajjal nanti. Dajjal datang, habis kita. Kenapa habis? Kerana kita masih lagi berpegang dengan perkara-perkara yang mungkar, yang kita setujui, walaupun kita boleh cegah.
Saya nak sebut kat sini lah tuan-tuan perempuan, kita ni rakyat biasa je, bukannya orang yang pandai-pandai. Tapi kita nampak perkara yang berlaku on the ground. Kita melihat bagaimana keadaan sahabat-sahabat, kawan-kawan kita yang terseksa dengan kesan-kesan sampingan. Ada yang sampai jantungnya sakit, kan, tiap-tiap malam sakit, dah tak betul lah. Dia nak tidur tak boleh, nak duduk tak boleh, berdiri tak boleh, sakit. Ada sebahagian dari kawan-kawan kita yang buta matanya, sebelah mata buta. Lepas ambil, buta mata sebelah. Jadi ada banyak macam lah. Jadi sebab itulah, dan bagi kita orang yang beriman kepada Allah sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, maka hendaklah kita mempunyai satu sifat. Orang beriman, kalau orang putih dipanggil empathy. Empathy, iaitu kita menghayati suasana. Suasana yang ada pada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, rakyat Malaysia, tak kira agama apa pun, kita menghayati situasi mereka berhadapan dengan kesusahan, dan kemudian kita membangkitkan satu perasaan nak tolong mereka. Jadi bangkitkan perasaan nak tolong mereka yang dizalimi. Yang dizalimi itu kan adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak sempurna kita, cacat kita. Kadang-kadang kita kata ini siasah kita. Siasah kita. Ini siasah kita lah, kita kata cara kita nak menguruskan apa-apa yang kita gambarkan sebagai terbaik tadi. Tapi rupa-rupanya siasah kita tu bukan siasah yang berpegang dengan prinsip, tapi siasah yang berpegang dengan arus yang ada. Bukan prinsip tapi arus. Maka jadilah kita orang-orang yang akan mempertahankan arus yang jahat itu. Sebab tu Allah gambarkan dalam ayat ini, kan, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afin. Apakah perkara yang menghalang kamu sehingga kamu tidak berjuang, berperang pada jalan Allah dan membela wal mustad'afin, dan menjaga, membela orang yang lemah? Apakah yang menghalang? Ini soalan daripada Allah ni. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada kita, terutama pada pemimpin-pemimpin yang bergelar guru agama, yang bergelar ustaz, yang bergelar tuan guru, yang bergelar ulama, ulama besar, ulama sahih. Apa yang menghalang kamu daripada membela mustad'afin? Apa dia? Ini perkara-perkara yang kita nak tanya. Sebagai satu kita kata muhasabah kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertolongan. Orang yang minta tolong ni, Rabbana akhrijna min hazihil qaryah. Zalimnya keadaan itu, susahnya keadaan itu sehingga mereka minta, ya Allah, keluarkan kami daripada daerah ni. Keluarkan kami daripada keadaan ini. Keluarkan kami daripada ketakutan ini. Dia minta kepada Allah, Rabbana akhrijna min hadhil qaryah. Dia minta pada Allah. Allah rakam dalam Quran orang yang mustad'afin, orang yang lemah ni, orang yang dalam keadaan dizalimi ni. Mereka berdoa minta pada Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, anak aku kena kesan adverse effect. Matanya buta, hatinya sakit, jantungnya sakit. Sebahagian daripada mereka dapat kanser, leukemia. Sebahagian daripada mereka buta matanya. Sebahagian daripada mereka meninggal dunia. Rabbana akhrijna min hadhil qaryah az-zalimin ahluha. Dan selamatkan kami daripada, keluarkan kami daripada negeri ini, yang mana penduduknya itu, pemimpinnya itu, suasananya itu ialah az-zalim, orang-orang yang menzalimi. Tuan-tuan perempuan, kita bayangkan golongan mustad'afin ini, kan, golongan mustad'afin ini mereka dizalimi dan mereka berdoa, dan Allah menyatakan doa mereka di malam hari, di siang hari, tiap-tiap hari sakit, minta ke Allah. Allah cerita ni kenapa? Supaya kita membela mereka. Membela mereka. Kita kena membela mereka. Membela mustad'afin ni bukan hukumnya sunat, wajib, ini perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kerana Allah tanya, apakah yang menghalang kamu sehingga kamu tidak betul-betul berjuang, berperang, hanya mahu berpegang dengan siasah sahaja, tidak benar-benar membina, memegang kepada prinsip-prinsip perjuangan, kan? Jadi ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah gambarkan apa ayat seterusnya, allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu mereka berperang pada jalan Allah. Wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Dan orang-orang yang kafir itu, yang musuh Islam, mereka berperang pada jalan taghut, jalan syaitan. Jalan syaitan. Faqatilu awliya asy-syaitan. Oleh sebab itu perangilah kamu akan pengikut-pengikut syaitan itu. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Jadi Allah sebut pada kita, orang rakyat kita ni, rakyat biasa ni, apa kata Allah SWT? Orang beriman, mereka berperang pada jalan Allah, mereka bersama kebenaran, prinsip kebenaran, mereka bersama kebenaran. Dan orang-orang kafir, orang yang tak mau kepada Allah tadi, nak pentingkan dunia sahaja, pejawatan sahaja, nak selamatkan kerajaan sahaja, nak selamatkan menterinya sahaja, maka mereka berperang pada jalan taghut, mereka tak ikut prinsip. Oleh itu Allah perintah apa? Subhanallah, saya nak sebut kat sini tuan-tuan. Allah perintah apa? Faqatilu awliya asy-syaitan. Maka perangilah kamu akan orang-orang yang membantu syaitan. Orang-orang yang menjadikan syaitan itu sebagai pemimpin mereka, pengikut-pengikut syaitan. Maka Allah SWT perintah kita apa? Faqatilu. Maka perangi mereka. Maknanya kita di dalam nak tolong mustadafin, nak menolong orang-orang yang lemah ni, tidak ada neutral. Tidak boleh neutral. Sebab tu saya nak bercakap di sini kepada harakah Islam, Jamaah Islam, Pertubuhan Islam, Parti Islam, semua organisasi Islam. Allah perintahkan kita menjaga prinsip. Apa menjaga prinsip? Yang pertama, kena tegakkan Islam. Yang kedua, kena membela mustadafin, orang yang lemah. Dan membela orang yang lemah itu, kan, kalau kita ayat yang disebut kat sini, dia sama macam mana menegakkan, kita kata tadi, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kita kena bantu. Jadi kalau berlaku pertembungan antara siasah kita dengan dua perkara ni, maka wajib kita hindari siasah tersebut. Dia dah tak jadi siasah matang dah, tak jadi siasah matang. Dia jadi siasah nak selamatkan taghut. Siasah nak selamatkan taghut, bukan siasah matang. Kerana siasah matang berpegang dengan prinsip. Dia bukan berpegang dengan arus. Apa arusnya? Nak jaga maslahah parti. Itu harus arus. Nak jaga supaya kita tak hilang jawatan kita, projek kita, tender kita. Itu arus. Itu penyakit aluhan. Jadi saya nak sebut kat sini, Allah perintahkan kita tegakkan Islam dan jaga mustadafin. Bukan hanya tegakkan Islam dah cukup. Kita ni pejuang Islam, kita ni memperjuangkan Islam, nak tegakkan Al-Quran, RUU, apa-apa semua sekali. Kita nak tegakkan semua sekali, nak tegakkan. Tapi orang lemah depan kita, mustadafin depan kita, yang dizalimi, yang disakiti, yang dibunuh, mereka dibiarkan. Siasah kita tidak berpegang dengan prinsip. Ini bukan saya sebut, ni Allah firman dalam suratul An-Nisa ini. Bagaimana kita perlu melihat semula diri kita. Sebab tu tuan-tuan, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan diri tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita bersama-sama menyatukan saf kita semula. Menyatukan saf kita. Kita bersama-sama jangan ikut dah norma baru yang mereka brandkan sebagai kehidupan yang selamat. Sebab Allah gambarkan dalam Al-Quran, mereka ni berbohong. Musuh Islam ni berbohong. Kenapa kita ikut musuh Islam? Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka menyatakan bahawa kami ni beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Kami ni orang yang baik.
Kami nak tolong kamu, nak jaga kesihatan kamu, nak jaga keselamatan kamu, nak jaga kebaikan kamu. Allah kata apa? Wa ma hum bimu'minin. Tapi sebenarnya mereka tak beriman pun. Kata aja, nampak aja. Sebab tu ada di kalangan menteri kita yang kata, kalau orang nak tuduh saya anti-Christ pun tak apa, saya sanggup terima saya anti-Christ. Sampai macam tu disebut. Nak menyatakan bahawa dia Dajjal. Kalau ada orang nak panggil aku Dajjal, tak apa. Panggillah aku Dajjal. Tak apa dia kata kita. Ada menteri sebut macam itu. Pun kita tak nampak lagi ke? Dia dah isytihar dah diri dia siapa? Dia pengikut Dajjal. Wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Dan orang-orang kafir itu mereka berperang pada jalan taghut, jalan syaitan. Jalan yang akan melampaui, mengalahkan al-haq, kebenaran. Maka Allah perintah apa pada mereka yang begini? Faqatilu awliya'us syaitan. Maka perangilah orang-orang yang menjadi pengikut, menjadi pemimpin, menjadi yang bersama-sama dengan perjuangan syaitan. Inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya perancangan mereka nampak macam nak jaga prinsip, nampak macam nak jaga nyawa, nampak macam nak jaga kebaikan. Rupanya perancangan mereka itu perancangan yang lemah. Jangan ikut, jangan terperangkap. Jangan terperangkap. Jangan terperangkap dengan penipuan mereka, dengan kata-kata baik mereka. Dibagi kita jawatan, dibagi kita gaji yang tinggi, gaji menteri, allowance menteri. Kita dah lupa dah perjuangan tu. Nampak kita guna pula ayat Quran, kita guna pula hadis nak menyokong apa yang kita buat. Walaupun kita tahu kalau kita duduk di sebelah pembangkang, kita tak kisah, kita lawan dah. Memang lawan dah. Tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, berapa ramai kawan-kawan kita yang dah meninggal dunia, yang muda-muda, berapa ramai? Berapa ramai yang dah meninggal dunia ni? Berapa ramai? Berapa ramai kawan-kawan kita yang telah cacat seumur hidup? Berapa ramai? Kalau cacat seumur, kalau meninggal dunia tahan sikit mati, mudah-mudahan syahid fi sabilillah. Niatnya baik, perjuangannya baik, mudah-mudahan syahid fi sabilillah. Nyawa, darah orang beriman dah jatuh dah di atas muka bumi ni. Siapa yang mengizinkan jatuhnya darah tersebut? Syaitan yang bisu. Siapa syaitan bisu? Allah SWT menggambarkan di sini, mereka lah yang bersama dengan taghut, bersama dengan syaitan tadi. Faqatilu awliya'us syaitan. Faqatilu awliya'us syaitan. Maka perangilah penolong-penolong syaitan. Ya, sebab tu tuan-tuan memperhormati Allah SWT, kita jangan ikut apa yang berlaku dengan arus. Saya menyuruh kepada tuan-tuan sekalian, maka apa yang kita kena buat, tuan-tuan? Apa yang kita kena buat? Nombor satu, kita kena bersihkan hati kita, iman kita. Kita kena bersihkan amalan kita, akhlak kita. Nombor satu. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala masih membenarkan syaitan menguasai dunia? Kenapa Islam masih tak menang lagi? Kenapa kebenaran Allah masih tak tertegak lagi di atas muka bumi ini secara sepenuhnya? Kerana orang Islam, orang beriman secara umumnya tidak layak lagi menang. Kita tak layak menang lagi, tuan-tuan. Kita tak layak menang lagi. Kita masih lagi tidak beriman sepenuhnya kepada Allah, kepada apa yang ada dalam arkanul iman, rukun iman. Hati kita masih kotor lagi. Hati kita masih lagi kotor. Kita masih lagi tidak benar-benar menjaga, memelihara ibadah kita. Kita masih tidak benar-benar memelihara akhlak kita. Kita masih tidak benar-benar menjaga kita punya ukhuwah kita. Ukhuwah kita tak jaga. Jadi kita kena perbaiki. Kena perbaiki. Ramai kata dah ajal bukan sebab COVID. Tuan-tuan, saya nak betulkan sikit. Ini akidah. Ajal adalah ketetapan Allah. Ajal ketetapan Allah. Maknanya apa? Maknanya orang mati itu memang Allah tetapkan ajal dia. Dia bukan mati aksiden yang bunuh dia, bukan.
Covid yang bunuh dia, bukan. Vaksin yang bunuh dia, bukan. Yang membunuh dia, yang mengambil nyawa dia, Allah. Kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti ada kematian. Fa iza jaa ajaluhum, maka bila sampai ajal mereka, kematian mereka itu, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka bila sampai ajal mereka, tidak akan dilambatkan, takhirkan walaupun satu saat, ataupun tidak akan dicepatkan. Maksudnya ajal Allah ambil. Ajal ni ketetapan Allah. Itu adalah akidah hati kita. Maksudnya hati kita mesti wajib yakin macam itu, wajib rasa macam itu. Ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajal daripada Allah, hati kita rasa macam tu. Bukan kerana vaksin, bukan kerana Covid, bukan kerana aksiden, bukan kerana jantung, kerana Allah dah tetapkan mati kita mati. Maka yang ni kita kena yakin begitu. Tapi adakah bila kita yakin macam itu, kita biarkan diri kita, tak apalah, ambil suntikan, ambillah suntikan, tak apa, ambillah suntikan. Ambil suntikan tu zahir. Ambil suntikan tu zahir. Yang zahir wajib usaha maksima. Boleh tak kita makan racun? Mati ni Allah yang tetapkan ajal. Kalau saya makan racun tapi saya belum ajal, tak mati, boleh tak kita minum racun? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana Allah perintahkan kita jaga badan kita. Inna li badanika alaika haqqa. Pada tubuh badan kamu ada hak, kena jaga. Kalau kita tahu tu racun, itu bio weapon, itu chemical weapon, kita tak boleh ambil. Haram mengambilnya. Haram mengambilnya. Fizikal kita kena usaha. Jangan ambil racun. Jangan ambil perkara yang membahayakan badan. Fizikal. Hati, yakin akidah kita ni amal hati. Itu akidah. Sebab tu ada ustaz kata, kan, dia dah ajar, terimalah, dia memang ajar dia. Bukan racun, buat vaksin tu racun. Vaksin tu yang bunuh dia, ajal dah sampai. Betul, itu akidah, ajal dah sampai. Tapi kalau vaksin tu racun, bio weapon, chemical weapon, sekiranya, maka wajib tak kita ambil? Wajib kita tinggalkan. Wajib kita tinggal. Itu fizikal. Ni amalan syariat fizikal. Jadi kita kena faham lah. Serupalah kita kata nak kenyang. Nak kenyang. Boleh tak kita niat aja nak kenyang? Kita makan nak kenyang. Kenyang ni amal hati ke amal fizikal? Kenyang ni amal fizikal. Kena makan, kena minum, baru hilang haus. Kena makan, baru kenyang. Dengan izin Allah. Tapi boleh tak kita kata saya nak niat makan, nak niat kenyang? Boleh niat nak kenyang? Tak boleh, sebab dia amalan fizikal, bukan amalan hati. Amalan hati, yakin nyawa daripada Allah. Amalan fizikal, kita kena jaga fizikal kita. Jangan makan racun. Jaga fizikal kita. Jangan terdedah dengan COVID-19 contohnya. Kena jagalah. Jadi janganlah kita ikut ustaz-ustaz ni, bukan tak faham. Bukan tak faham apa. Dia dah hanyut, dah kena sihir lah. Tak nampak dah akidah yang dia belajar ni. Dia kata orang yang percaya vaksin boleh membunuh, itu rosak akidahnya. Betul, vaksin bukan membunuh. Bukan yang membunuh tu vaksin. Yang membunuh, yang mengambil nyawanya Allah. Betul, akidah begitu. Tapi adakah kita boleh ambil benda racun? Boleh tak ambil racun? Tak boleh. Kalau dia kata macam itu, tuan-tuan, bagi dia racun, ustaz minum racun ni. Kalau ustaz tak ajar lagi, tak apa. Minum racun ni. Ustaz ajar, ustaz muda lagi, umur bawah 30-an, 40-an. Ustaz mati agaknya 70-an, 90 macam Tuan Mahdi. Agaknya, maka ustaz minum racun ni. Minum sekarang. Boleh tak? Tak boleh. Kena Allah suruh jaga. Badan kita ni kena jaga. Ini kadang-kadang digunakan ilmu nak putar belik. Orang-orang awam tak tahu. Jadi ingat kita dengan keyakinan, kita kena bezakan amalan hati. Apa amalan hati? Al-iman. Al-iman tu amalan hati, yakin. Yakin ni Allah yang mengambil nyawa kita, bukan vaksin. Betul. Tapi adakah kita boleh mengambil racun? Kita mengambil benda yang boleh membunuh kita? Tak boleh. Sebab itu adalah amalan yang kita kata amalan zahir. Tawakal. Tawakal ni apa? Tawakal ni amalan hati, tawakal.
saya bergantung dengan Allah. Bergantung kepada Allah tu amalan hati. Saya bergantung dengan Allah. Hati saya bergantung dengan Allah. Tapi tawakal perbuatan apa? Buat maksima. Buat maksima. Kena belajar, kena bekerja, kena mengkaji, kena berusaha. Jangan ikut je. Apa yang KKM cakap, betul semua. Sedangkan KKM ikut siapa? KKM ikut siapa? Cuba tanya dia betul-betul. Siapa pakar dia? Kalau ada pakar dia, mari sama-sama kita jumpa dengan pakar-pakar yang kami ada. Yang rakyat ada. Pakar daripada rakyat. Kita panggil pakar rakyat, kita panggil pakar KKM. Mari kita berdebat depan-depan. Secara ilmiah. Secara ilmiah. Kita panggil lah secara ilmiah. Berdebat. Senang aja tuan-tuan, perempuan-perempuan. Hujah yang paling senang sekali. Yang paling senang sekali, adakah perkara itu selamat? Selamat. Kementerian mewajibkan cikgu-cikgu ambil vaksin. Kementerian mewajibkan anak-anak yang nak belajar kat universiti ambil vaksin. Tak, kami tak wajibkan. Tapi nak masuk kampus kena ada 2 dos. Tak ada 2 dos tak boleh masuk kampus. Mereka wajibkanlah. Wajibkanlah tu. Janganlah nak main apa ni, cakap kata-kata pula. Kan? Kita kata kami tak wajibkan, tapi nak masuk kampus kena ada 2 dos. Atau diwajibkan lah tu. Orang tu nak belajar kat kampus. Kan, contoh anak-anak saya masuk universiti, kena ambil, dia kata. Ambil wajib. Itu wajibkan lah tu. Baik, saya nak tanya. Kalau dia wajibkan ambil, siapa yang nak bertanggungjawab? Liability. Siapa yang nak bertanggungjawab kalau ambil? Cikgu-cikgu ambil. Tiba-tiba cikgu sakit. Siapa nak tanggungjawab? Guru besar nak tanggungjawab. Guru besar nak tanggung keluarga yang sakit tu. Guru besar sanggup tanggung. PPD sanggup tanggung. Menteri Pendidikan sanggup tanggung? Tak sanggup. Menteri Kesihatan pun tak sanggup. Dia yang duk kempen, dia pun tak sanggup nak tanggung. Yang dia boleh cakap, 0.01 aja yang kena kesan. Dia tahu tak kesan tu macam mana? Kesan tu apa? Kan? Tak boleh senyum menjaga kesan tu. Kan? Menteri Kesihatan pun tak boleh tanggung. Kerajaan pun tak boleh tanggung. Sebab tu kerajaan dia tak boleh nak wajibkan. Tak boleh nak wajibkan. Dia cuma boleh kenakan peraturan. Sampai sekarang. Tapi dia takut-takutkan. Kaki tangan kerajaan kena ambil. Wajib ambil. Wajib ambil, dia kata. Siapa nak tanggung kalau orang tu sakit? Siapa nak tanggung? Satu kes. Suami isteri kaki tangan kerajaan. Ambil. Dua-dua meninggal dunia. Dua-dua meninggal dunia. Anak-anak jadi yatim piatu. Siapa nak tanggung anak-anak tu? Kalau kita boleh tanggung pun, katalah bayar 1 juta. 1 juta pada anak-anak tu. Sama ke anak-anak tu tanpa ayah, tanpa ibu? Kita kena redha lah sebab dah wajar. Memang kita redha. Tapi kita kena usaha fizikal secara maksima. Kalau benda racun, kita kena elak. Tak boleh minum racun. Tak boleh minum racun. Tak boleh injek racun. Tak boleh. Kan? Siapa yang nak bertanggungjawab? Ini soalan nombor 1. Kan? Siapa yang boleh menjamin bila saya ambil, saya tak sakit? Siapa yang boleh menjamin? Sedangkan dia masih lagi trial period, masih lagi dalam percubaan. Bila vaksin itu dalam percubaan, bolehkah kita wajibkan orang? Masih percubaan. Boleh wajibkan ke? Minta maaf tuan-tuan, ini benda basic, benda asas. Sekarang dia nak buat akta baru 342. Akta apa? Nak perketatkan hukuman 7 tahun penjara, 100,000, 1 juta denda. Dia nak perketatkan. Apa yang dia nak perketatkan tu? SOP terhadap vaksin tadi. Alasan tidak ada ubat. Tidak ada ubat. Ini nombor 2, satu benda penipuan juga. Dia kata tak ada ubat. Kan? Kajian-kajian para doktor, pakar seluruh dunia yang tak sealiran dengan WHO ni, yang tukang jual vaksin ni. Kajian mereka menyatakan ada ubat. Ramai yang sembuh tanpa ubat pun. Positif COVID, kemudian lepas tu dia bagi vitamin C banyak sikit, dia bagi minum air banyak sikit, rehat-rehat, sembuh. Yang meninggal 0.001 lah agaknya pun, yang meninggal itu pun ada penyakit kronik yang lain. Jadi kita nak sebut kat sini, zalim tak? Zalim. Benda ni zalim tak? Zalim. Mana ada tuan-tuan guru kita?
yang ada jawatan. Tuan-tuan guru kita yang ada jawatan menteri, mana dia? Yang bercakap tentang Islam dan keadilan, perjuangan Islam, menegakkan Islam, mana dia? Mana dia? Oh, kita kena ikut ijma'. Ijma' apa? Ijma' ulama'. Kita kena ikut ijma' ulama'. Ijma' ulama' kita begini-begini. Tuan-tuan berhormat Allah, yang cakap ikut ijma' ulama' tu, yang patutnya kena siasat ulama' ni. Ramai ulama'-ulama' kita ditembak, dibunuh sebelum ni, digantung. Imam-imam ditangkap, masuk dalam penjara. Ramai sebelum ni. Pada masa itu semua kata Taghut ni, Taghut. Kes Ibrahim Libya, Al-Fadhil Ustaz Ibrahim Libya kena tembak. Taghut. Ya, masa itulah Taghut masih jadi pembangkang. Dah menjadi menteri, senyap. Tak boleh bercakap. Kenapa bercakap? Kalau bercakap jatuh kerajaan. Kerajaan jatuh. Kalau kerajaan itu kerajaan yang baik, kita sama-sama sokong. Tak ada masalah. Kita bukan ada kepentingan nak jadi menteri ke? Bukan. Tak ada pun. Tak ada niat pun nak masuk politik. Tapi kita nak minta lah orang politik berfikir. Dah ramai yang mati dan ramai yang dah sakit kena kesan sampingan. Rakyat taat, sami'na wa ata'na, terutama kaki dengan kerajaan, taat. Tuan-tuan rahmat Allah, ni Akta 342, ni zalim. Wajib kita cegah sekiranya ia satu yang zalim. Macam mana wajib? Maka kalau kita tak mampu dengan tangan, dengan kuasa, wajib dengan lidah, dengan lisan. Tak mampu dengan hati, wazalika adhaful iman, yang demikian selemah-lemah iman. Maka wajib kita benci. Maka tanamkan dalam hati kita apa sahaja yang zalim, apa sahaja yang menyebabkan manusia kan menjadi orang yang mustadafin, dizalimi, maka wajib kita doakan mereka. Kawan-kawan kita hari ini banyak bala bencana, banjir. Doakan mereka supaya mereka dapat bersabar, supaya mereka boleh bersabar. Doakan mereka. Bagi yang boleh tolonglah. Tolonglah dengan apa yang boleh. Jangan ambil kesempatan. Ada di kalangan kita yang ambil kesempatan atas nama NGO, maka dia pun ambil kesempatan untuk nak kutip duit. Sekiranya ada orang yang nak kutip duit antara NGO, tengok dulu macam mana. Kalau GPMC nak kutip duit, kena melalui HQ. Mesti melalui HQ, headquarters. Saya mesti tahu kalau dia nak kutip duit. Kalau saya tak tahu, maka tuan-tuan boleh buat report polis. GPMC nak kutip duit, nak minta duit untuk apa pun, mesti melalui headquarters dia, ibu pejabat dia. Sekurang-kurangnya saya mesti tahu. Saya nak sebut kat sini. Kenapa? Kerana sekiranya mereka mengutip duit untuk kepentingan rakyat, tetapi tidak ikut prosedur, maka sebenarnya itu untuk kepentingan diri sendiri. Kena ikut prosedur, SOP yang betul, supaya boleh diaudit dan sebagainya. Jadi tuan-tuan rahmat Allah SWT, kadang-kadang kita nak lihat pada hari ini. Sebab tu kita nak kena bekerja sebagai satu organisasi. Jangan mudah kita nak cakap-cakap, cerita-cerita ke orang sebagainya. Sekiranya kita tidak betul-betul duduk dalam organisasi. Kalau kita tidak duduk dalam organisasi, maka jangan kita bersama-sama dengan mereka yang hanya pentingkan diri mereka sahaja. Sebab tu tuan-tuan berhormat Allah, insya-Allah kita pada malam ni, saya tak berhajat nak cakap banyak sangat, dah lewat. Saya akan cuba sambung besok malam kalau ada kesempatan, insya-Allah kita akan buat lewat sikit. Saya nak cerita sikit tentang bencana-bencana ni. So bencana ni kita akan mula dampak banyak. Lepas ni bukan saja bencana alam, banjir, tempat yang tak pernah banjir, tempat yang tak pernah ada tanah runtuh, berlaku tanah runtuh. Mungkin akan ada bencana-bencana yang lain. Tuan-tuan, di akhir-akhir ini kita akan berdepan dengan ujian demi ujian demi ujian. Ada orang kata kafarah, ada orang kata kafarah. Bolehlah, bagi orang beriman itu kafarah dia.
Kafarah ni apa? Maksudnya nak ampunkan dosa dia bagi orang beriman. Kan? Itu dari sudut hati dia rasa satu kafarah. Tapi pada masa yang sama Allah gambarkan sebagai ujian. Ujian. Sebagai fitnah, ujian. Dan ujian ini adalah merupakan satu perkara yang bukan hanya nak membersihkan dosa kita, tetapi juga untuk memberikan pengajaran kepada kita, untuk mematangkan kita, untuk meningkatkan lagi iman kita, takwa kita. Jadi bukan hapus dosa je, dia bukan satu je. Jadi ada orang sebut ni semua ni salah. Salah kalau Shah Alam tu, orang Shah Alam banyak maksiat, dia kata begitu. Bukan hanya sebab maksiat. Ujian bukan turun bukan sebab maksiat sahaja. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un. Kamu melihat kerosakan, bencana alam di daratan, di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia ni, kejahatan mereka, kesusahan mereka yang mereka buat semua ni, liyuziqahum ba'dal ladzi amilu. Allah nak tunjukkan apa yang mereka buat sebelumnya supaya mereka kembali kepada Allah. Ini kafarah. Kafarah. Ada juga kafarahnya, ada juga bukan untuk kafarah, ada juga untuk kita memperbaiki diri kita. Wattaqu fitnah. Ini fitnah. Wattaqu fitnah la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annahu asyadidul iqab. Innahu syadidul iqab. Takutlah kamu akan ujian, fitnah, yang tidak hanya akan menimpa pada kalangan orang yang zalim sahaja. Banyak orang baik pun kena. Jadi kalau orang zalim, dia kena, mungkin tangan-tangan dosa dia nak kafarah kat dia, kifarah dosa dia tu kan, kafarah. Kalau orang baik, apa pula sebabnya? Sebab Allah nak bagi pendidikan kat dia, pengajaran kat dia. Allah nak bagi keampunan pada dia, dan juga Allah nak bagi tingkatkan darjat dia, nak tingkatkan darjat dia. Jadi bukan orang baik saja, bukan orang jahat saja, orang zalim saja, tak, bila kena serentak semua kena. Orang yang tidak ada dosa, ataupun dosanya bukanlah layak untuk mendapat balak tu turun sebab dosa setengah-setengah orang je. Setengah orang lain tu bukan dosa dia, mungkin dia ada dosa kecil-kecil lah. Jadi itu untuk memperbaiki kan pemikiran dia, kematangan dia. Allah nak bagi satu pengalaman, Allah nak bagi satu peningkatan, Allah nak bagi satu pahala lagi yang banyak, supaya dia boleh supaya dia meningkat lagi darjat dia di sisi Allah. Mungkin bukan sebab dosa dia, tapi Allah bagi semua kena. Kalau Shah Alam tu semua kena. Yang pergi masjid, yang pergi disko, kena belaka. Yang jual susu, yang jual arak, kena belaka. Shah Alam tu ada kilang arak yang terbesar, ada juga kilang buat makanan-makanan halal yang banyak kan. Jadi yang buat arak pun kena, yang buat baik pun kena. Jadi dia bukan kafarah sahaja, dia juga untuk pembaikan, peningkatan orang yang baik jadi. Walaupun dia ada dosa, tapi dosa dia tak layak untuk dapat satu azab contohnya. Jadi sebab tu kita nak kena rasa. Jangan kita mengutuk satu-satu tempat sebab balak yang terima. Balak tu terima dia bukan sebab dosa sahaja. Walaupun dosa ni salah satu sebab besar. Bila maksiat tu, kata Nabi, melebihi daripada dakwah, maka Allah akan turunkan azab di tempat itu. Itu memang ada hadisnya, hadis sahih, betul. Tetapi bukan sebab dosa sahaja. Sebab Allah nak bagi orang beriman tu lebih tertingkat lagi amalan dia, lebih tertingkat lagi tingkatan dia, darjat dia. Daripada seorang biasa jadi seorang yang luar biasa pun Allah bagi ujian juga. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita sentiasa berbaik sangka dengan semua perkara yang berlaku. Yang penting kita doakan supaya semua, terutamanya umat Islam, berada dalam keadaan sabar. Dan bila kita berada dalam keadaan sabar, maka selepas tu kita minta kepada Allah kepada kita kekuatan supaya kita boleh infak, kita bantu dia. Kita bantulah dia. Pergi ke mana, kita tahu jiran kita, kita kenal saudara kita dekat Shah Alam ke, kat Kelang ke, kat JB ke, kat mana-mana yang kena-kena tu, dekat KL ke kan, tolong dia, bantu dia. Telefon saudara kita kat situ, oh rumah dia tenggelam ke, macam mana rumah, habislah rosak semua, barang-barang tak boleh diselamatkan, rosak contohlah kan. Kita pakat-pakat belilah barang-barang untuk dia yang kita kenal, tolong yang kita kenal. Tolong yang kita kenal.
Kemudian lepas tu kita bantulah apa yang kita bantu. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah kepada kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah sekiranya jika ada apa-apa kebaikan, ambil sebagai panduan. Saya minta maaf yang saya sebut tadi secara langsung cara tentang Akta 342 ni, wajib kita doa. Doa apa? Supaya Allah Taala membantu mustadafin, supaya Allah Subhanahu Taala tidak akan membiarkan orang yang zalim terus menzalimi orang-orang yang daif ini. Siapa orang daif ni? Kitalah orang daif. Tak pandai buat apa-apa, tak boleh cakap apa-apa. Yang boleh kita cuma doa je. Kita kena doa, insya-Allah. Itu insya-Allah tuan-tuan dan puan. Saya tidak tegur siapa-siapa, tidak ada spesifik. Saya cuma cakap saja. Mudah-mudahan kita akan terbebas daripada fitnah-fitnah yang besar. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Allah ampunkan kelemahan kita, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad istamat ala muhabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شاتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, ampunikanlah dosa-dosa kami, ampunikanlah segala kelemahan kami, ampunikanlah segala kehinaan kami. Ya Allah, ampunikanlah segala kejahilan kami. Ya Allah, ampunikanlah segala rawasib jahiliyah kami, kemalasan kami, kelalaian kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kekuatan kepada kami untuk mengislah diri kami, membina kekuatan hidup sebagai mukmin muslim, sebagai mukmin yang sadiq. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang sekarang sedang ditimpa dengan bencana banjir dan juga kesusahan ekonomi, kesusahan yang lain. Ya Allah, bantulah mereka, berilah kesabaran kepada mereka. Berilah kekuatan untuk mereka redha dengan apa yang kau tetapkan, ya Allah. Perbaikilah kehidupan mereka supaya mereka hidup dengan lebih baik, dengan lebih sihat, afiat, dengan lebih mempunyai kekuatan untuk sama-sama berjuang di atas jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada perpecahan. Jauhkanlah kami daripada pergolakan sesama mukmin. Hidupkan hati-hati kami dengan iman dan ukhuwah yang mantap, ya Allah, untuk bangkit di akhir zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita jumpa esok pagi dan juga malam kalau sempat, insya-Allah.